Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk tambah dan tolak ukuran panjang. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 214. Kita akan sama-sama menjawab soalan 2A hingga D. Soalan 2, kira A 10.9 cm tambah 8.21 cm bersamaan berapa cm. Jadi untuk soalan A ini, kehendak soalan nakkan kita jawab dalam cm. Kalau lihat kepada soalan, kedua-duanya memang dalam unit yang sama, iaitu cm dan cm, perpuluhan cm dan perpuluhan cm. Ini bermakna kita tidak ada penukaran unit. Jadi kita boleh terus melakukan penambahan dalam bentuk lazim. Jadi kita ambil nombor yang mula-mula ni 10.9. Di 10.9 kita boleh tulis unit tambah 8.21 cm. Okay, kalau ada nombor kemudian ada huruf ni, kita kena padam lah. Okay, so kita padam ni, kita gerakkan sikit. Okay, kita tulis cm. Okay, sekarang kita lakukan penambahan. Cuma sekiranya ada nombor dan bawah ni ada nombor, atas ni tak ada, jadi kita letak sifar. Kalau kita nak biar boleh, kita letak sifar pun boleh. Supaya juga depan ni kita biar pun tak apa, letak sifar pun tak ada masalah. Biasanya belakang lah, belakang orang letak sifar. Okay, jadi sifar tambah 1, 1. 9 tambah 2, kita dapat 11. 1 dekat bawah, 1 dekat atas. Kemudian ada titik perpuluhan. 8 tambah 1 dapat 9. Kemudian 1 kita salin semula. Maka kita dapatlah jawapannya yang terakhir ataupun jalan kerja terakhirnya, iaitu 10.9 tambah 8.21 cm. Jawapannya ialah 19.11 cm. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan 2A. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. 6.35 meter tambah 0.78 meter tambah 94.1 cm bersamaan berapa cm. Jadi jika dilihat kepada soalan ini, jawapan akhirnya perlu dalam cm. Jadi yang cm ini tidak ada masalah. Cuma kita perlu tukarkan 6.35 meter kepada cm. Begitu juga 0.78 meter kita perlu tukarkan kepada cm. Jadi apakah konsepnya? Okay, pertama sekali kita perlu faham tentang perkaitan antara unit-unit panjang. Jadi untuk soalan B ni ialah meter dengan cm. Jadi kita perlu faham penukarannya. Jadi cikgu tulis sini. Okay. Okay. Alamak. Sekejap, kita boleh tulis penukaran okay. Okay. Kita tulis ni penukaran unit panjang. Jadi dia tak ada melibatkan cm dengan mm. Jadi kita teruslah kepada soalan, iaitu 1 meter bersamaan 100 cm.
Manakala satu lagi nanti kalau kita jumpa 1 km bersamaan 1,000 meter. Jadi apa yang kita nak tukar sekarang? Kita nak tukar meter ke cm. Okey. Kita lihat meter ke cm iaitu 1 meter bersamaan 100 cm. Okay, maksudnya di sini ialah setiap meter nak ditukarkan kepada cm, kita perlu mendarab. Mendarab berapa? Mendarab 100. Jadi untuk soalan B ni, cikgu cadangkan kita tukar yang perpuluhan dulu. Kita akan tukarkan 0.78 meter kepada cm iaitu dengan mendarab 100. Jadi kita salin dulu 0.78, kita akan darab 100 sebab kita nakkan dalam cm. Jadi kita boleh gunakan kaedah cepat yang mana kita menggerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 2 kali. Kita gerak 1 dan 2. Dapat kat sini, kita dapatlah nombornya dalam perpuluhan iaitu 0.78. Kemudian dia ada titik 0 cm. Jadi kita boleh tulis nombor dia. Kalau depan tidak perlu menulis, belakang juga tak boleh sebab ada titik. Jadi kita boleh tulis jawapannya terus iaitu 78 cm. Ya, apa dia? Maksudnya 0.78 ni iaitu 78 cm. Yang kedua, kita perlu tukar pula 635 meter ni kepada cm dengan juga mendarab dengan 100. Jadi kita tulis ni 635 kita perlu darabkan dengan 100. Jadi sebelum kita nak mendarab, ini ialah nombor kita panggil bercampur. Jadi cikgu cadangkan kita gunakan kaedah cerakin. Kaedah cerakin yang mana kita asingkan. Bila kita asingkan, maksudnya dia ialah 6 tambah 35. Maksudnya kedua-duanya dalam meter. Jadi kita nak tukarkan satu-satu. Kalau nombor bulat, kita perlu darabkan dengan 100. Kalau nombor pecahan juga darab 100. Kalau perpuluhan juga kena darab 100. Meter ke cm ni dia. Jadi 6 meter ni kita darab 100. 6 darab 100. Dah pastilah kita dapat jawapannya iaitu 600. 600 apa? 600 cm. Ini 600. 600. Cuma yang kita nak tukar pula sekarang ialah 3/5. Jadi 3/5 ni pecahan, 3/5 ni juga kita kena darab 100. Okey, so 3/5 darab 100. Kita permudahkan 5 dengan 100, sifar 5, 5 kali 1. Dan kita lihat 10 ni ialah 2 kali 5, 10. Kemudian ada sifar ni kita salin semula. Jadi 3 darab 20 kita dapat 60. Apa maksud di sini? Maksudnya 3/5 ni ialah 60 cm. So kita gabungkan dia 60 cm. Apa maksud di sini? Maksudnya 6/3/5 meter kita tukarkan kepada cm, dia jadi 660 cm. Nampak ni kita dah tukarkan dari cm tambah 78 cm dan tambah akhir sekali memang sedia ada 94.1. Jadi kita boleh lakukan operasi penambahan dalam bentuk lazim. Yang pertama 6 sifar, yang kedua 78, yang ketiga ada perpuluhan, kita tulis ni 94.1 cm. Yang mana tak ada titik perpuluhan tu kita tambah titik dan tambah sifar. Seterusnya kita letak unit cm.
Okay, dan kita lakukan penambahan. Sekarang kita tambah sifar 1 dia jadi 1, titik perpuluhan 8 tambah 4, 12, 2 dekat bawah, 1 dekat atas. Okay, 9 kita boleh gabung jadi 1 jadi 10, 10 tambah 6, 16, 16 tambah 7 dapat 23. 2 dekat atas, 3 dekat bawah, dan 6 tambah 2 kita dapat 8. Jadi inilah dia jalan kiranya yang terakhir, iaitu 832.1 cm. Apa maksud di sini? Maksudnya 6/3/5 meter tambah sifar 0.78 meter tambah 94.1 cm. Unit tak sama, cikgu samakan jadi cm. Dan akhir sekali kita mendapat jawapannya yang terakhir, iaitu 832.1 cm. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. 9 1/10 meter tolak 65 cm bersamaan berapa cm? Jadi untuk soalan C ini, kita perlu jawapan dalam cm. Kalau kita lihat di depan ini ialah unit meter. Jadi langkah pertama kita perlu tukarkan dahulu meter ini kepada cm supaya kita boleh lakukan penolakan. Jadi apakah konsep yang kita perlu tahu dalam penukaran ataupun berkaitan antara unit panjang, iaitu 1 meter bersamaan 100 cm. Jadi kita nak tukarkan meter kepada cm. Okay, apa konsep dia? Konsep dia, setiap meter nak ditukarkan kepada cm, kita perlu darab. Okay, darab berapa? Darab 100. Kerana 1 cm, 1 meter bersamaan 100 kan. Jadi setiap meter ini kena darab 100. Okey, sekarang kita lihat 9 1/10 ini pecahan. Pecahan ini juga kita perlu darabkan dengan 100. Cuma ini ialah kita panggil nombor bercampur. Jadi cadangan cikgu ialah kita melakukan cerakin ataupun kita pisahkan nombor bulat dan juga pecahan ini kita asingkan. Okay, asalnya 9 1/10 macam ni. Ini ialah gabungan antara nombor bulat dan juga pecahan. Jadi kita asingkan macam ni. Maksud dia ialah 9 meter tambah 1/10 meter. Itu yang pertama kita perlu faham. Okay, jadi oleh kerana kita nak tukarkan meter ke cm, jadi 9 meter ini kita perlu darab 100. Okay, jadi 9 darab 100 lah maksud dia. Jadi kita teruslah dapat, kita terus buat 9 darab 100 sebab dia nombor bulat, tak ada masalah. Kita dapatlah nombor dia ialah 900. 900 apa? 900 cm. Okay, sekarang kita nak tukarkan 1/10 ini kepada cm. Jadi 1/10 juga kita perlu darabkan dengan 100. Okay. Jadi kita lakukan operasi darab pecahan ni. Kalau ada sifar ni kita boleh pemudahkan, potong saja sifar berpasangan dan kita darabkan 1 dengan 10. Sudah pasti kita dapat 10 juga. Ini bermakna 1/10 meter ni kita tukarkan kepada cm, dia menghasilkan 10 cm. Sekarang kita tambah semula untuk kita dapatkan nombornya yang baru, yang mana dia ialah nombor bercampur. Jadi 900 tambah 10 sudah pasti 910 So 900 tambah 10 dia menghasilkan 910. Okey. Apa maksud di sini? Maksudnya kita dah menukar 9 1/10 meter menjadi dalam unit cm, iaitu 910 cm. Jadi bila dua-dua dah dalam unit yang sama, maka kita bolehlah lakukan penolakan dalam bentuk lazim, iaitu 910 tolak
65. Okay, kedua-duanya dalam cm. Okay, jadi kita lakukan penolakan. Sifar nak tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 10. 1 ni jadi sifar. Jadi 10 tolak 5 tinggal 5. Sifar tolak 6 tak boleh, pinjam sebelah, dia jadi 10. 9 ni tinggal kurang 1 jadi 8. Jadi 10 tolak 6, 4. Kemudian 8 akan kekal. Jadi inilah dia jalan terakhirnya, iaitu 845 cm, iaitu 91/10 meter tolak 65 cm menghasilkan 845 cm. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan C. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan D. 13.18 km tolak 6.03 km tolak 40 m atau meter bersamaan berapa km. Jadi di sini ada dua unit berbeza, km dan km, dan satu lagi meter. Maka kita perlu samakan unit. Ini bermakna 40 meter ini kita perlu tukarkan kepada km. Itu yang pertama. Yang kedua, 18.18 km ini memang unit yang sama. Namun demikian, cikgu cadangkan kita tukarkan menjadi perpuluhan. Bila semuanya dalam perpuluhan, km itu lebih mudah. Okey. Sekarang kita lakukan penukaran unit dahulu. Jadi apa konsepnya? Konsepnya ialah kita lihat sini meter ke km. Okey. Apa maksud di sini? Okay, kita lihat dahulu. Awalnya ialah km ke m. Setiap km nak ditukarkan kepada m, kita perlu mendarab. Mendarab berapa? Mendarab 1,000. Tetapi kita nak tukarkan 40 meter kepada km. Ini bermakna unit kecil ke besar. Jadi untuk unit kecil ke besar, kita perlu bahagi. Okay, bahagi berapa? Bahagi 1,000. Okay, jadi apa nombor yang kita nak bahagi? Yang kita nak bahagi 40 dengan 1,000. Okay, jadi kita bahagikan 40 bahagi 1,000. Okay, di sini ialah nombor bulat dibahagi 1,000. Okay, kita boleh gunakan kaedah cepat dengan menggerakkan titik perpuluhan. Tetapi ini ialah nombor bulat. Jadi kita tukarkan nombor bulat ini kepada perpuluhan dengan tambah titik dan tambah sifar. Okay, maksud di sini ialah 40 perpuluhan sifar. Kita akan bahagi 1,000. Okay, sekarang kita boleh gerakkan titik perpuluhan sebab dia dah perpuluhan. Okay, so kita gerak berapa kali? 3 kali. Kerana mempunyai 3 sifar. Jadi gerak 3 kali. 1, 2, 3. Ada ruang kosong 2 ni kita boleh salin sebagai sifar dan sifar. Maka kita dapatlah nombornya, iaitu sifar perpuluhan sifar 4. Kita boleh tulis sifar kat sini. Kita tulislah dalam unit km. Okay. Jadi kita dah tukar lah. Cuma sifar dekat belakang ni tak bernilai. Jadi sifar belakang ni kita dah padam. Kita dapat nombornya, iaitu sifar perpuluhan sifar 4 km. Okay, apa maksudnya? Maksudnya yang 40 meter ni kita tukarkan dah. Jadi sifar perpuluhan sifar 4 km. Okay, sekarang kita nak lakukan penukaran yang kedua, iaitu 16.18. Cikgu akui memang sudah dalam unit yang sama, iaitu unit km. Cuma cikgu nak kita nyatakan dalam perpuluhan. Okay? Bila
pecahan tolak perpuluhan susah. Jadi kita tukarkan 13/1/8 ini kepada perpuluhan. Okay, pertama sekali kita salin dahulu 13/1/8. Okay, seterusnya ini kita namakan sebagai nombor bercampur. Jadi kita asingkan dia ataupun kita cerakinkan dia. Maksudnya di sini ialah 13 ni nombor bulat, iaitu 13 ditambah 1/8. Okay, sekarang masih lagi nombor bulat. Okay, jadi 13 ni kita tukar jadi perpuluhan. Sangat mudah, iaitu tambah saja titik di belakang dan tambah sifar, dia menjadi 13 perpuluhan sifar. Okay. Bagaimana pula dengan 1/8? Jadi 1/8 ni nak menjadi perpuluhan, kita perlu bahagikan. 1/8 bermaksud 1 dibahagi 8. Okay. Jadi kita buat 1 bahagi 8 dalam bentuk lazim. Okay. Jadi kita sudah pasti perlukan sifar 8. Berapa kali 8 dapat 1? Okay, tak ada. Jadi tulis sini sifar. Tulis sifar dan tolak dapat 1. Okay, 1 ini baki. Jadi bila baki, dia akan menjadi perpuluhan bila mana kita tambah saja titik dan tambah sifar. Dia akan hilang bakinya, dia jadi 10. Jadi berapa kali 10 dapat, berapa kali 8 dapat 10? Dapat 1, iaitu 8. Okay, ada ruang yang tak cukup ni, so cikgu kena salin, pindahkan kat sebelah ni. Okay. Sebenarnya tak cukup juga ni. Okay, kalau kita tolak, kita dapat 2. Okay, jadi bila masih ada baki, kita tambah sifar, dia jadi 20. Okay, jadi cikgu perlukan ruang dekat sebelah. Okay, nanti kita salin ini dulu, kita letak di kat sebelah. Okay, kita salin yang ni dulu. Okay. Okay, ini dia soalan tadi, yang mana 1 bahagi 8. Maksudnya kita nak dapatkan nombor perpuluhannya. Okay, sekarang bakinya ialah 20. Okay, berapa kali 8 dapat 20? Jadi sifar 8 2, iaitu 2 kali 8 16. Kemudian kita tolak 10 tolak 4 dapat 10 tolak 6 dapat 4. Okey, masih lagi baki. Sekiranya masih ada baki, kita tambah sifar dan seterusnya kita turunkan sifar ni. Kita jadi nombornya ialah 40. Jadi berapa kali 8 dapat 40? Okey, kita dapat 5. Okay, maksud di sini ialah 1 bahagi 8 ialah 40, ataupun kita panggil 1/8 tu ialah 1 bahagi 8. Jadi kita lihat tadi, kita dah tukarkan 1/8 ni menjadi nombor perpuluhan, iaitu sifar perpuluhan 125. Okay, sekarang kita akan gabungkan, kita tambahkan semula. Jadi 13 ni tambah 1 sifar perpuluhan 125, kita dapat 13.125. Okay, apa maksud di sini? Maksudnya ialah 13/1/8 ni cikgu tukar perpuluhan 13.125 km. Okay, nanti kita akan tolak 6.03. Kemudian kita tolak sekali lagi, iaitu sifar perpuluhan sifar 4 km. Jadi semua dah unit km, jadi mudah untuk kira. Okay, ini dia. Jadi 3/1/8 ni berapa tadi? Dia ialah 13.125. Jadi kita terus buat bentuk lazim. 13.125, okey, km. Kita tolak 6.03. 6.03 km.
Okay, kita dapat nombor yang pertama ialah, okay, jadi kita tolakkan 5 ni dekat atas ni tak ada nombor, kat bawah ni tak ada nombor, jadi kita letak sifar. Okay, sekarang kita akan tolakkan 5 tolak sifar dapat 5. 2 tolak 3 tak boleh, pinjam jadi 12. Manakala 1 akan berkurang menjadi sifar. Jadi kita sambung tadi, 12 tolak 3 dapat 9. Sifar tolak sifar, sifar. Kemudian titik perpuluhan. 3 tolak 6 tak boleh, pinjam jadi 13. 1 tinggal sifar. 13 tolak 6 dapat 7. Okay, ini dia jawapan yang pertama ataupun tolakan yang pertama ni, iaitu 7.095 km. Kemudian kita ada lagi sekali penolakan, iaitu 40 meter, tetapi cikgu dah tukar menjadi unit km, iaitu 0.04 km. Jadi tulis sini 0.04 silap 0.04 km. Jadi kita tolak sekali lagi. Jadi seperti tadi, bawah 5 ni tak ada nombor, kita letak sifar. 5 tolak sifar, kita dapat 5. 9 tolak 4, 5 juga. Sifar tolak sifar, sifar. 7 tolak sifar, 7. Okey, dan kita letak unit dia km. Okay, jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan D, yang mana 13.18 km tolak 6.03 km tolak 40 meter bersamaan 7.055 km, yang mana cikgu tukarkan ke semua unit ini kepada km dan juga perpuluhan yang lebih tepat. Maka dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk soalan tambah dan tolak isi padu cecair muka surat 214 untuk nombor 2A hingga D. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.